Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama pada malam ini, dan seperti biasa teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambahkan ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Kak Nirma Nasir daripada Singapura, Bazid Aziz daripada Muar, Air Mata Kasih, Arif Fazila Arifin, Samsani Sam daripada Sabah, salam isyak, Nani Kak Rohana Rejab, Nazatul Naina, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Kak Ida, terima kasih. Nazatul Naina, lama tak sertai, no problem. Bila ada masa, kita sertai insya-Allah. Terima kasih juga Kak Jamaliah Jaafar, UTS, Ustazah Taibah Sanawi, terima kasih banyak. Neni Ros, terima kasih bersama sharing dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Pak Ndak Halim, terima kasih. Normah Majid, Assalamualaikum Ustaz, dah lama saya tengok live Ustaz. Ini memang masalah Facebook sebenarnya, kan? InsyaAllah lah sepanjang PKPB ni di Selangor ni, kita akan buat kuliah live sampai 9 hari bulan lah. Bergantung pada situasi semasa. InsyaAllah kita buat setiap malam 8.45. Cuma besok ada perubahan sedikit, saya akan maklum kejap lagi. Dan nanti kita akan update lah daripada masa ke semasa, insyaAllah. Kak Azhar, terima kasih banyak. Raja Sofia, Singapura, Alhamdulillah dapat bersama pada malam ini. Kucing Garau terima kasih Ustaz untuk segalanya. Tak ada apa pun bos, kita doa yang terbaik. Mudah-mudahan
Allah permudahkan urusan kita lah, terutama dalam sehari dua ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Salamiah Abdul Ghani. Share dulu, no problem. Liza Iza Azmin, terima kasih. Shah Alam clear. Kak Sabariah Abu Samad. Ya Kak Zah, Nazatun Naina yang insiden dekat Cameron itu hari kan. Alhamdulillah sihat dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih ya Allah memberi kesembuhan pada sahabat kuliah kita, insya-Allah. Tohun, terima kasih. Kak Farida Mustafa, Khairani Hanim, Muhammad Rashid, Losta clear, Pak Ndak Halim. Khairani Hanim, terima kasih. Kak Zah, Ustaz Kembar Ustaz Heri, pandai-pandai dia. Tolong promosi. Nur Arzimah Muhammad Arifin, Kak Ida, thank you Kucing Garau, and Ustaz, amin, insyaAllah. Tuan Haji Ghazali Arsyad, terima kasih juga pada Ustaz kerana tak jemu mencurah ilmu, insyaAllah, amin. Doakan saya sihat walafiat, insyaAllah kita akan sebarkan ilmu ni, insyaAllah. Terima kasih Umi Kalsum, Surya Putri Zainal, Nazatun Naina, jazakumullah khairan Ustaz, dan sahabat mendoakan kami, insyaAllah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, tak apa, saat kita sambung balik baca komen. Malam ni kita nak share satu benda yang sebenarnya sangat berkait dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu saya letakkan tajuk kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan penuntut ilmu. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan di dunia ni bagi orang yang rajin mengaji, rajin kuliah, rajin dengar ceramah, rajin baca buku, menadah kitab dan seumpama dengannya. Malam ni kita tengok hadis tu. Baik, hadis ni agak panjang sedikit. Saya ambil dia punya isi dia lah, isi dia insya-Allah. Daripada Abi Darda. Ini hadis ni diceritakan, hadis sahih diceritakan oleh Abi Darda radhiyallahu an. Qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawaib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama yurithul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir atau kama qala Nabi fil hadis. Panjang hadis ni, kita tengok satu-satu dulu. Hadis ni diceritakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ad-Darda. Siapa dia Abu Ad-Darda ni? Saya selalu sebut Abu Darda ni nama betulnya Muqbiran bin Qais. Nama betul dia Muqbiran bin Qais. Tapi ialah orang Arab ni dia suka panggil Abu kan. Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Bakar,
Abu Qasim, dia suka begitu. Jadi Abu Darda ni, dia ada seorang anak perempuan yang cantik, anak gadis yang comel lote, yang lawa, yang cantik, namanya Ad-Darda. Mukbirah ni dia ada anak dara nama Ad-Darda. Jadi orang nak mudah panggil, orang panggil dia Abu Ad-Darda, bapa kepada Darda. Bapa kepada Ad-Darda, macam tu kan. Orang Arab dia suka gitu, nak panggil mukbirah ni tergeliat lidah kan, jadi dia sebut Abu Ad-Darda. Dan Abu Darda ni sebenarnya orang kaya, sahabat Nabi yang ahli korporat lah, orang-orang kaya lah. Baik, apa kata Nabi berdasarkan cerita Abu Darda? Dia kata, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari jalan, man salaka tariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya, yakni dengan istilah maksudnya berusaha mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Okey. Sekejap. Kak Zah, Ustazah Khairani Hanim baru first time masuk. Ustazah hebat tu. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Nur Hayati Yati. UTS nak tengok muka kucing garau. Nanti kita tunjuk. Kan. Rosrina Mak Lasim, terima kasih. Nazatul Naina, alhamdulillah kami beransur pulih. Alhamdulillah, terima kasih. Kan salam kat suami tu, insya-Allah. Johnny Mac sedang bertugas, terima kasih. Habibah Abdullah, Nuraida Bidin, Tuan Haji Ismaidin, Kak Saliza Agus, Nur Hayati Yati, Muhammad Arif Selamat. Terima kasih. Muhammad Syarif, Cerah Perdana, Nazir Zainal, rindu kuliah Ustaz di Menara CMB. Itulah. Sejak COVID memang tak masuk dah surau CMB tu. Bukan tak masuk, surau pun tak buka kan. Setakat ni belum ada rezeki lagi lah. Nazir Zainal, insya-Allah ada rezeki nanti. Faizah Taylor, terima kasih. Muhammad Arif Selamat, Roslina Mak Lasim, Liza Iza, Ayu Saim daripada Arizona. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ayu. Hari ini election. Hari ini cuti sebab pihak raya presiden kan, nak milih presiden US yang baru. Selina Kasim, terima kasih. Nazatun Naina yang mencatatkan di situ. Muhammad Rosli Ahmad, taping terang dan jelas. Terima kasih. Terima kasih Kak Zah yang masukkan link grup Telegram kita. Siapa nak join boleh tekan link di bawah tu lah, insya-Allah. Selina Kasim, terima kasih. Azmin, terima kasih. Semoga Allah berkati pelihara semua guru-guru, ustaz, keluarga, sama-sama kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Abu Darda seorang ahli hikmah yang luar biasa. Betul, dia orang hebat. Okey, sambung hadis. Nabi kata siapa yang berusaha mencari ilmu, kalau ikut hadis tu, yang berjalan melangkahkan kakinya, makna selangkah dia melangkah mencari ilmu, maka selangkahlah juga Allah mendekatkan dia dengan jalan ke syurga. Dengan erti kata lain, siapa yang usaha cari ilmu, belajar, dengar kuliah, dengar ceramah, walaupun mungkin dengan cara macam ni, duduk di rumah sambil makan nasi, sambil masak ke, sambil lipat baju, sambil guling-guling, sambil terbaring meniarap, macam saya tak tahu kan. Jadi itu pun dikira proses menuntut ilmu. Bukan nak kira mesti melangkah. Maksud dia, kalau melangkah tu lagi bagus lah kan. Kita pergi surau masjid, kita masuk universiti ke sekolah ke apa, tu yang terbaik lah.
Tetapi maksudnya di sini secara umum, ulama kata siapa yang usaha hidupnya cari ilmu, bahasa mudah dia, lagi banyak kita belajar ilmu agama, lagi Allah mudahkan jalan kita untuk ke syurga. Nampak tak? Cantiknya aturan Allah, cantiknya anugerah atau hadiah yang Allah Ta'ala beri untuk orang yang rajin menuntut ilmu. Untuk orang yang rajin mengaji, yang tak pernah bosan, kan? Macam tuan-tuan ibu-ibu lah, kan? 8.45 je tengok muka Ustaz Rahim Nasir, 8.45 malam je URN Ustaz Rahim Nasir. Kadang-kadang kan bosan aku tengok muka Ustaz ni, kan? Janganlah bosan tengok muka saya, tak apalah, tapi jangan bosan dengan ilmu yang kita share tu. Yang itu je, kan? Jadi sahabat sekalian, ini kelebihan orang yang rajin mengaji. InsyaAllah Allah mudahkan jalan nak pergi syurga. Tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, semua orang baik atau orang tak baik, orang jahat, memang fitrahnya teringin nak masuk syurga. Kan? Memang dia nak masuk syurga. Tak ada orang normal nak masuk neraka, tak ada. Semua nak masuk syurga. Perompak penyamun pun nak masuk syurga, kan? Fitrah dia macam tu. Jadi nak masuk syurga ni bukan maknanya bukan petik jari je pak boleh masuk syurga. Tetapi dia ada ujian-ujian, halangan-halangan, cabaran-cabaran, liku-liku. Tiba-tiba di celah cabaran liku-liku itu, Nabi sebut dalam hadis ni, orang yang rajin mengaji, rajin kuliah, rajin menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan nak pergi syurga. Yang tadi bunyi susah tadi tu, kan? Yang berliku, yang halangan, yang ada cabaran, tiba-tiba orang mengaji, Allah bagi jalan, mudahkan ke syurga. Nampak? Jadi sahabat, ibu ayah sekalian, sebenarnya kita yang rajin menuntut ilmu ni, insya-Allah ada kelebihan nak masuk syurga, ada peluang atau potensi yang sangat cerah untuk menjadi ahli syurga. Kan? InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa nak buat? Tugas kita mengajilah. Mengaji, kuliah, dengar program agama. Hari ni berlambak, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. PKP tak PKP ke, YouTube pun berlambak ceramah, Facebook live pun berlambak, Facebook yang tidak live pun berlambak, WhatsApp group pun ada, TV pun ada, rancangan agama, YouTube pun ada, radio pun berlambak. Jadi tak ada reason, tak ada alasan untuk kita akhir zaman ni kata saya tak boleh mengaji, Ustaz. Nampak benar terberang je, kan? Tak boleh. Sebab kita duduk ni di zaman orang kata hujung jari saja. Kan? Semua maklumat, info berada di hujung jari kita. Google ke, petik je telefon tu, cari apps ke apa, boleh dapat jawapan. Mudah, kan? Katalah, saya selalu sebut, kan, saya kalau rindu pada almarhum Tuan Guru Nik Aziz, almarhum Datuk Ismail Qamus, almarhum Datuk Harun Din, kan, ulama-ulama hebat kita di Malaysia ni yang dah meninggal dunia. Kita search je namanya dalam YouTube, kalau ada koleksi dia, dengarlah, memang ada punya, kan. Kotlah kita rindu ke ustaz siapa pun, teringin dah lama tak dengar kata ustaz sekian-sekian, type je nama dalam YouTube tu, kan, atau Google. Kalau ada simpanan tu, adalah insya-Allah. Itu sebab kami di pihak audio kuliah ni, ni saya nak share sikit lah. Semua kuliah yang kita buat live di audio kuliah setiap hari, selang beberapa hari selepas habis live ni, kita akan terus upload dalam YouTube. Semua kita longgok dalam YouTube, dan
koleksinya dah beribu lah kot dalam YouTube. Nama channel kita Audio Kuliah juga kan, dalam YouTube. Jadi semua ceramah audio kuliah kita longgok dalam YouTube. Tujuan dia apa? Ialah pertama, supaya orang lain boleh tengok kan, satu dunia boleh tengok koleksi kita, simpanan ceramah, benda baik kan. Dan yang kedua, itulah saham kami besok, ustaz-ustaz bila dah mati ke apa, orang tengok kita punya video, dapat pahala dalam kubur kan. Itu je lah. Kita amalan bukan hebat pun kan. Kita amalan ni orang kata banyak tuang daripada buat. Saya kan. Buat pun cincai-cincai kan, baca Quran pun ya tak ya kita ni. Lemah kita kan. Jadi kita harapkan pahala-pahala begitulah, insya-Allah. Jadi sebab itu para sahabat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Saya ringkaskan kelebihan yang Allah beri pada orang yang menuntut ilmu, maknanya Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita untuk ke syurga, insya-Allah. Saya baca komen sikit insya-Allah. Terima kasih Kak Nur Hayati, Kak Yati lah, istiqamah dengan doa Abu Darda radhiyallahu an untuk menyelamatkan diri dan harta dari malapetaka. Alhamdulillah. Azman Man Melaka line clear Ustaz, alhamdulillah. Nura terima kasih. Muhammad Hakimi Azizan, terima kasih. UTS yang mencatat di situ. Kak Zaliha Adnan sambil golek gelentang, tahu dah. Kan, apa lagi nak dibuatnya malam-malam gini kan. Khairani Hanim, terima kasih. Tengah lipat baju, macam-macam kan. Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih banyak, baru balik surau Ustaz, alhamdulillah. Tak pernah bosan tengok muka Ustaz yang manis. Macam tahu yang manis. Manis kat mana tu. Haslina Kasim, terima kasih banyak atas catatan. Siapa lagi ni? Roslina Mak Lasim, Mak Uda, terima kasih Mak Uda daripada Terengganu. Kak Yati, catatan tu terima kasih banyak. UTS kita mesti tutup aurat untuk barokah majlis ilmu. Itu yang terbaik lah kan. Kalau macam di rumah kan, yalah adabnya gitulah yang terbaik. Tapi kalau macam kita dengar-dengar sambil tak pakai tudung ke apa, boleh juga, tak ada masalah apa kalau orang perempuan kan. Cuma kalau menutup aurat tu yang paling terbaik. Siapa? Khairani Hanim, terima kasih. Samsani, Ustaz pakai teropong. Terima kasih Kak Saliza. Noraida Bidin, Abdul Rahman Ibrahim, Baraman Haji Rahman kita daripada Stay Indah JB, terima kasih banyak. Amin. Nanti kita share pahala yang ada lah. Sebab tu saya kata pentingnya kita share kuliah-kuliah ni, kan. Sebab mungkin sekarang kita tak nampak pahala tu, tahu-tahu dah meninggal besok kan. Bukan besok lah, lambat lagi. Kita tengok mana pula datang pahala aku menimbun. Mana nak tahu kan. Hasil kita share tu orang lain pula share, orang tu tengok, orang ni tengok, orang ni upload masuk YouTube pula, kan besar pahala kan. Tu saya kata akhir zaman ni kita kena bijak, kena cerdik untuk mencari pahala. Ada di YouTube, boleh view berkali-kali, saham berpanjangan, insya-Allah. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Nur Isma, baru hari ni dapat tengok live. Tu dia kan. Alhamdulillah. Cucu Kak Yati buatkan simpanan cermat Ustaz, cermat. Alhamdulillah, kalau ada koleksi apa semua kan, boleh buat folder ke apa dalam laptop apa semualah. Zainuddin Abdul Ghani, Dina Talib, terima kasih. Dah baru dapat join Ustaz, alhamdulillah.
Hebat ustaz, boleh ingat anak murid dari mana. Tak adalah hebat, pasal dah hari-hari baca nama kan. Terutama masa PKP dulu kan, bulan 3, hari-hari baca nama tuan-tuan, ibu-ibu, sampai saya hafal lah. Orang ni daripada sini, orang ni daripada sini, ni daripada Singapura, semua saya hafal lah kan. URN ingat tak Kak Azhar orang mana? Ingat. Feda terolak, aku tak ingat pula. Cuma semalam tersasul orang Perlis tukar warga negara kan. Itu ceritanya. Baik, Makno Muhammad Norman, terima kasih banyak. Kubu Gajah, lama tak dengar kuliah ustaz di masjid. Itulah, tu hari ada juga saya pergi 2-3 kali kan. Baru-baru ni ada, sebelum PKPB ada. Alhamdulillah. Hajah Mariah Talib, terima kasih Hajah bersama malam ni. Baik, teruskan komen, sambung lagi. Minta maaf yang baru-baru join kuliah saya ni macam ni lah. Nak beritahu kan, santai-santai, kita hurai sikit, break kejap, baca komen, kita raikan komen-komen yang ada tu, lepas tu kita sambung balik. Macam tu jangan susah hati pula, bab-bab tenang je. Baik, sambung lagi. Baik, lagi apa kelebihan orang yang menuntut ilmu selain Allah mudahkan jalan ke syurga? Kemudian Nabi bersabda lagi, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Ada ulama hurai juga, malaikat merendahkan sayap menaungi itu ada juga sebagai kiasan. Kiasan lah, maknanya memberi maksud malaikat pun suka, malaikat pun seronok dengan penuntut ilmu. Sebab orang mengaji ni insya-Allah orang yang baik dan orang-orang yang berusaha untuk berubah diri menjadi baik. Betul, ibu-ibu, sahabat sekalian, bukan senang kita nak buat sesuatu perubahan, terutama yang orang kata mendadak atau drastik dalam hidup. Bukan senang, itu kita tidak nafikan. Tetapi perlu kita kena ada perubahan dan perlu kita berdoa minta Allah permudahkan. Kan saya pernah pesan banyak kali, tiap-tiap hari doa, ya Allah permudahkan segala urusan kami sepanjang hari ini. Itu doa yang saya amal sebenarnya. Tiap pagi, tiap hari saya doa benda yang sama. Dua yang saya minta. Yang pertama, ya Allah, Engkau permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini. Yang kedua, ya Allah, Engkau selamatkan perjalanan aku pergi dan balik. Tiap kali saya nak keluar rumah, pergi kedai, pergi pejabat, pergi kuliah, pergi shopping mall ke apa ke lah, keluar rumah, pergi jogging ke, itulah doa saya baca. Minta Allah mudah. Yang kedua, minta Allah selamat perjalanan. Kan, sebab kita tak tahu di luar sana nak jadi apa, macam-macam jenayah ke apa, kita tak tahu kan. Macam yang tengah hangat sehari dua ni kan, isu di mana, Kelantan yang bunuh Terengganu yang bunuh rakan sekolah tu kan, sampai putus tangan pun. Itu jenayah dan musibah lah. Jadi kita minta perlindungan kan, jangan sampai macam tu lah. Jadi yang kedua, ibu-ibu, para sahabat sekalian, maknanya orang yang menuntut ilmu, malaikat redha, malaikat suka, malaikat seronok. Apa untungnya? Untunglah bila malaikat suka seronok ni, makna kita dapatlah tempias doa-doa malaikat. Macam tu. Ingat senang malaikat nak doakan kita kan? Susah. Tapi bila kita duduk ataupun bersama dalam majlis ilmu, itu sebenarnya kelebihan yang kita ada. Itu sebenarnya kelebihan yang kita ada, iaitu malaikat mendepakan sayap, dengan makna malaikat seronok, malaikat suka, malaikat redha dengan penuntut ilmu. Okey, apa lagi? Sambung lagi. Orang yang berilmu juga, kata Nabi, akan didoakan atau dimohon ampun oleh penduduk langit dan bumi.
sehingga ikan di dasar laut, dan ada kelebihan lain, hadis lain, dan semut di dalam lubang. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, sebab itu kita syukur baiknya Allah ni, dia nak ampunkan dosa kita macam-macam cara sebenarnya. Biasa kita sebut istighfar, Allah ampun dosa. Kita taubat, Allah ampun dosa. Itu cara standard lah kita katakan. Tapi ada cara lain Allah nak bagi ampun dosa tau. Baik Allah ni, kadang macam tak ada kena mengena pun. Sakit, Allah ampunkan dosa. Tersepak batu kan, sebab Nabi kata sehingga duri yang mencocok anggota badannya, kita tercocok duri, terpijak paku, itu semua Allah nak ampun dosa. Termasuk menuntut ilmu, Allah ampunkan dosa. Kan tak pasal-pasal. Siapa yang mendoakan keampunan dosa untuk penuntut ilmu, seluruh makhluk di langit dan di bumi, tak kiralah malaikat ke, jin Islam ke apa, termasuklah binatang, kata Nabi, yang Nabi sebut, ikan di laut dan semut di dalam lubang. Saya nak tanya ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, semut kenal kita? Tak kenal. Dia bukan kenal saya ni Ustaz Rahim Nasir, dia tak kenal. Dia bukan kenal ibu-ibu ni siapa nama bagian-bagian, dia tak kenal. Tapi yang dia tahu, dia hari-hari mendoakan siapa yang menuntut ilmu, siapa yang belajar, siapa yang rajin kuliah, siapa yang rajin menonton majlis-majlis ilmu, forum perdana ke, ceramah Maulid Rasul ke apa, semut akan doakan. Bukan semut di Malaysia aja, satu dunia punya semut. Oh, jangan buat main. Termasuk semut di Arizona tu, Kak Ayu tu. Semut di Amerika pun sama juga. Kan, walaupun duduk di Amerika ke Kutub Utara ke, sama je. Semut tolong doa, malaikat doakan kita, makhluk lain doakan kita, tak keberuntung kita. Benda ni orang lain tak dapat tau. Situasi majlis lain tak dapat. Majlis berjoget-joget tak dapat benda ni. Kan? Doa-doa para malaikat tak dapat. Doa-doa semut tak dapat. Doa ikan dalam laut. Kita kerja terkedarah ikan aja, kan? Tapi ikan tu sebenarnya mendoakan kita tak? Nampak tu. Hebat tu. Baik, sambung lagi. Jangan nak tabik spray sangat Kak Zah. Saya memang ingat benda tu. Kan? Sidik Bota, terima kasih banyak. Manjung is watching. Seri Manjung. Anura Nura, seronok dengan kuliah Ustaz, santai dan mesra alam. Mesra alam. Kan? Macam inilah kuliah kita, santai-santai gitu kan. Saya memang baca komen-komen yang ada. Terima kasih Kak Syam. Terima kasih Kak Syam. Tuan Haji Ghazali Arsyad, memang banyak cerita para sahabat Rasulullah mengenai kebaikan faedah menuntut ilmu. Daripada solat sunat, antaranya cerita penggali kubur jadi ulama, membelanjakan harta pada mereka yang menuntut ilmu dan sebagainya. Betul. Terlalu banyak kisah dan tauladan kan. Orang mengaji, orang yang infak, orang yang mengaji pun dapat pahala yang besar. Macam kita sponsor, tak adalah sponsor macam banyak sangat kan. Macam kita cerita semalam lah, buat infak kan, berapa ada kita bagi kan. Anak-anak kita ke, saudara mara, jiran, anak jiran, tak siapa-siapa pun tak tahu dia nak mengaji Mesir, nak mengaji Saudi, nak mengaji Jordan, kita sponsor sikit, oi besar pahala, jangan buat main kan. Besar pahala. Betul. Surya Putri, setiap pagi zikir sebut nama Allah ya barik, boleh juga kan. 40 kali ke 100 kali boleh, tak ada masalah. Banyak zikir yang kita boleh amal. Cuma yang saya dah pesan banyak kali, jangan tinggal istighfar dan selawat Nabi tu. Kak Yati, na'udzubillah sampai tangan kudung. Itulah manusia bila dah kena rasuk hantu ni kan, ialah istilah dia gitu dah tak boleh kontrol diri,
macam kita tak percaya dia boleh bunuh kawan sekolah dia dan kerat tangan depan mak dia yang sedang sakit tu kan. Kita dengar memang sedih lah. Allahu Akbar. Terima kasih Haslina Kasim, UTS, Nazatun Naina, semoga Allah redha dengan kita semua, hidup mati dalam iman, masuk syurga tanpa hisab dan azab, amin ya rabbal alamin. Memang semut tak kenal kau Sam. Kan Sabzani. Allahu Akbar. UTS dah buka dah, ikan patin tempoyak pula. Kesian ikan patin tu kan, dia mendoa kita faham dia jadi tempoyak. Allahu Akbar. Tuan Haji Ismaidin nak tanya Ustaz, keluar tajuk, orang yang umur 5 tahun ke atas dilarang solat jemaah di surau dan solat Jumaat di masjid, apa hukum semasa Covid? Jadi Tuan Haji, ini ialah benda ni saya tak boleh mandai-mandai pula buat hukum. Cuma benda ni telah dibincang oleh Majlis Fatwa, mufti-mufti bersama Kementerian KKM dan sebagainya lah. Jadi sebab mungkin mereka memandangkan faktor usia yang sudah 75 dan ke atas, mungkin istilah dia orang kata tahap kesihatan tu tak apa comel kan. Makna tahap kesihatan tu dah makin merosot. Bukan semua lah kan, tapi average lah, pukul rata dia macam tu. Jadi dia tak nak pula dengan asbab tu nanti pergi masjid, mungkin ada risiko di situ. Risiko tu ada. Jadi nak mengurangkan risiko tu, maknanya mereka tidak digalak atau tidak dibenarkan ke surau masjid. Dan benda tu bukannya ulama letak hukum hakam tu main bincang-bincang WhatsApp group, tak. Mereka ada dalil, mereka ada hujah, mereka dah hadamkan bumbang, akhirnya keluarlah satu keputusan. Walaupun mungkin keputusan itu kita macam tak selesa lah kan, tak puas hati, tapi nak buat macam mana kan. Dah itu yang sedang berlaku di seluruh dunia hari ni, jadi kita kena redha je lah. Tapi untungnya apa? Tu saya kata, untungnya macam sekarang ni pun, bukan kata orang 75 je, macam kami pun yang tak boleh pergi masjid sekarang kan, limited dan sebagainya. Benda yang kita dah biasa buat, tiba-tiba tak boleh buat, kata Nabi, sebab halangan tertentu, pahala tetap dapat. Itu untung tu. Macam kita hari-hari pergi kuliah, tiba-tiba masa PKP tu hari tak ada kuliah langsung satu Malaysia, tiap-tiap malam dapat pahala kuliah sebenarnya. Macam kita pergi masjid juga, sebab selalu kita buat. Itu Nabi, itu kelebihan dia. Jadi tu rasa risaulah kan. Jadi apa yang Majlis Agama ke, Jabatan Mufti ke, Menteri Agama ke dah bincang benda tu, kita akulah kan, sebab mereka lebih arif tentang hukum hakam dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih Nuraida Bidin, Haslina Kasim, Kak Yati. Semua bertasbih kan Ustaz? Semua, bukan semua je, semua binatang bertasbih. Yang tak berapa nak bertasbih ni, kita yang tak berapa nak binatang. Kita yang manusia ni lah kan, banyak benda melawan dia. Binatang semua bertasbih tak? Doa dari jauh lebih lagi baik, bermanfaat. Ya Kak Yu, betul-betul. Terima kasih Kak Saliza yang mencatatkan di situ. Istighfar dan selawat Nabi. Okey Ustaz, note, terima kasih. Betul-betul. Kak Syam, di samping zikir harian jangan lupa istighfar selawat. Betul. Istighfar selawat ni ibarat lah kan, ibarat macam wajib lah kan. Kita macam wajib lah, benda tak wajib, cuma kita buat macam ibadah wajib lah. Kalau boleh jangan tinggal lah, insya-Allah. Baik, kita habiskan sikit. Yang terakhir Nabi kata kelebihan seorang alim. Ini Nabi bagi ulama pula, kelebihan ulama berbanding orang biasa kan, orang jahil, adalah seperti keutamaan
bulan yang mengembang pada malam Al-Badar berbanding dengan bintang-bintang yang lain. Dan para alim ulama adalah pewaris Nabi, dan Nabi-Nabi tidak pernah meninggalkan wang emas dan perak, tetapi mereka hanya meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mengambil dengan bahagian yang sangat banyak. Jadi ingat, alim ulama ni ibarat bulan yang mengambang penuh Lailatul Badri pada malam peperangan Badar. Malam tu bulan mengambang penuh, cantik bulan yang mengambang. Ulama ni macam bulan yang mengambang penuh. Dibezakan dengan orang jahil macam bintang yang berkelip-kelip halus, kan, jauhlah bezanya. Dan disebut ulama pewaris Nabi. Bila pewaris, maknanya mereka itu dekat dengan Nabi. Perangai mereka dekat dengan perangai Nabi. Ilmu mereka dekat dengan ilmu Nabi. Akhlak ibadah mereka dekat dengan akhlak ibadah Nabi. Sebab tu dipanggil pewaris. Pewaris ni orang yang dekat. Macam kita lah kan. Orang tanya, ni siapa Ustaz? Ini waris saya ni. Waris tu mana kerabat dekat lah. Yang mewarisi. Jadi Nabi kata, Nabi-Nabi tak pernah meninggalkan wang emas dan wang perak. Nabi tak pernah tinggal harta benda. Bacalah sejarah Nabi mana pun, termasuklah Nabi Allah Sulaiman yang paling kaya pada masa itu. Nabi paling kaya, Nabi Sulaiman. Masa dia wafat, apa yang tinggal? Mana istana Sulaiman yang hebat tu? Tak ada. Yang tinggal tapak Sulaiman saja. Itu pun binatang. Kan? Macam mana dapat nama tapak Sulaiman pun tak tahulah tu. Kan? Tak ada mana istana Nabi Sulaiman. Tak ada. Kan? Kekayaan Nabi Daud ke umpamanya. Tak ada. Nabi Yusuf, Menteri Kewangan Mesir masa tu kan. Jadi itu Nabi kata, Nabi-Nabi tak pernah tinggal wang emas dan perak, tetapi yang Nabi-Nabi Rasul tinggal ialah ilmu. Dan siapa yang ambil bahagian ilmu yang Nabi-Nabi tinggal ni, Nabi kata dia telah mengambil dengan bahagian yang sangat hebat, sangat sempurna. Jadi kesimpulan akhirnya, sahabat-sahabat sekalian, mengajilah. Mengaji, kuliah, jangan tinggal majlis ilmu. Jangan tinggal majlis ilmu. Jangan abaikan program-program. Ada je kita share. Kadang-kadang kita tak sempat dengar, kita share dulu. Yang penting savekan link tu. Kan, kita share apa semua dulu. Sebab pahala ni kita tak tahu sumber tu. Kadang kita dah tak ingat. Kita pernah share kuliah dulu 2 tahun lepas. Kita pernah share satu kuliah. Tiba-tiba asbab orang tu dengar kuliah yang kita share, dia berubah. Daripada tak pernah semayang, tiba-tiba dia semayang. Pahala semayang orang tu kita dapat. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab itu nampak simple je share. Klik satu butang je nama dia share kan. Tapi dia punya penangan dia, kita tak tahu ke depan besok ni. Pahala yang kita nak boleh kan, kita tak tahu. Tapi saya sangat yakin mesti ada pahala. Banyak ke sikit itu je kan. Okey, habis dah tu. Saya nak habiskan komen. Udah, jangan di komen-komen lagi. Saya nak berhenti dah ni. Kan? Saya ada pengumuman satu. Allahu Akbar. Tohun tulis best sebut-sebut nama Allah selalu, dapat sikit-sikit ilmu daripada ustaz. Kita boleh juga cerita pada anak-anak, kan, share dengan anak-anak kita apa semua. Nazatun Naina, ustaz tolong explain daging ulama beracun. Nabi pernah sebut daging ulama tu beracun. Maksud dia, tak ada kerja, tak ada apa, jangan diusik-usik para alim ulama. Jangan disindir-sindir, jangan dimaki-maki. Sebab daging ulama tu beracun. Maksud dia ialah, bila kita sindir ulama tu, kita maki hamun dia, kita fitnah dia, doa mereka mustajab. Itu makna kata beracun tu. Nanti racun tu akan kena pada kita. Kita sentuh aja, sekali racun tu kena pada kita balik. Makna doa
yang dipohon oleh mereka sangat laju di sisi Allah. Sebab mereka ni ahli munajat. Jenis bangun 3-4 pagi. Saya dah banyak dengar cerita ulama'-ulama' dalam negara kita yang hebat-hebat ni kan, yang masyhur, nama-nama besar ni. Saya ramai anak murid yang ikut mereka ni dengan jarak dekat. Pernah travel sekali, pernah musafir sekali. Dia kata, "Ustaz, malu Ustaz. Kita musafir dengan Tok Guru Ustaz. Tidur hotel sebilik, dia kejut kita Ustaz. Kita bergulung dalam selimut Ustaz. Tok Guru kejut kita, bangun, tahajud. Allah." Saya ramai dah jumpa anak-anak murid yang cerita benda macam ni kan. Jadi maksud daging ulama' tu beracun, maknanya jangan usik lah. Kalau usik, mana usik tu kita fitnah, kita maki, kita benci. Jangan. Saat lagi Allah hantar something yang menjadi racun pada kita. Itu maksud dia. Tak. Sebab tu jangan mulut celupa sangat. Jaga mulut, insya-Allah. Aina Ismail, terima kasih bersama malam ni. InsyaAllah kita doa sama-sama istiqamah, insyaAllah. Terima kasih Nuraida Bidin, Kak Yati, Haslina Kasim, Habibah Abdullah, Kak Ayu Saim. Hari ini ramai yang pelekehkan ulama'. Kan? Jangan dipelekeh. Sekejap lagi racun tu kena kat kita tak pasal-pasal. Kadang-kadang ulama' tu dia tak doa sangat pun kan. Mereka jenis bukan nak geram, nak balas balik dengan doa. Itu kita. Ulama' ni dia diam je, dia minta dengan Allah. Allah yang hantar balik kan. Itu yang kita risau. Jadi tak usahlah. Jangan cari penyakit. Abang Zainal Osman, Singapura. Terima kasih Abang Zainal. Khairani Hanim, terima kasih banyak, insya-Allah. Alright, habis. Berhenti kan. Satu pengumuman malam besok. Ni dengar baik-baik ni kan, tak dengar kan terlepas. Besok ada perubahan sikit. Besok hari Khamis malam Jumaat, ya, ada permintaan daripada Abang Hang Kasab bin Haji Arsyad, anak murid saya lah, yang minta doa kemarin. Anak dia Dr. Faiz tu, lepas tu jamaah surau yang kena COVID kan, semalam kita doa. Beliau ada hajat, beliau dan keluarga beliau lah, adik-beradik beliau yang masih hidup. Minta saya bimbing malam besok kita buat live bacaan Yasin. Kita baca Yasin macam biasa, lepas tu kita buat tahlil arwah dan kita buat doa penutup lah. Jadi untuk malam besok ni, beliau berbesar hati nak menaja lah, nak sponsor lah kita punya program malam besok. Jadi pengumumannya ialah malam besok program kita bermula selepas maghrib, iaitu 7:30 malam. Saya ulang balik, besok awal sikit, 7:30 malam lepas maghrib, page yang sama, audio kuliah. Kita akan mula dengan baca Yasin. Dan masa baca Yasin tu kita boleh niat lah, kita nak hadiahkan pada arwah mak ayah kita, masing-masing niat lah. Untuk arwah mana-mana masing-masing niat. Kita baca slow and steady, baca tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Dan kemudian habis tu saya akan bimbing untuk tahlil arwah. Dan lepas tu doa penutup, doa tahlil lah. Itu je program malam besok. Tazkirah, lepas tu kita sambunglah kok-kok sempat, kita sambunglah sikit 5 minit ke kan, sambil-sambil tu lah. Itu saja. Dan hari Jumaat macam biasa 8.45 malam, insya-Allah. So untuk besok saja take note, kita buat selepas maghrib, iaitu kurang lebih jam 7.30 lah. Kan buat awal sikit kan, 7 suku takut kelang kabut kan. So kita ambil masa sikit, 7.30. Mungkin sejam habis lah kot. Lebih kurang sejam habis lah. Jadi take note untuk malam besok. Itu saja. So terima kasih semua. Kak Saliza, Kak Yati, Kak Zah,
UTS, Neni Ros, Khairani Hanim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nazatul catatan itu. Jarang kita buat Yasin Tahlil live ni sebenarnya. Masa PKP dulu rajin enggak saya buat. Kan? Ni ada cadangan dan hajat, so kita raikan insya-Allah. Ngam Ustaz, saya mau ikut. Sila-sila Sam, insya-Allah. Terima kasih Surya Putri, Kak Jamalia Jaafar, Tohun, insya-Allah. Ayu Saim, terima kasih Ustaz, you are the best. Amin ya rabbal alamin. Tak ada best mana pun Kak Ayu, kita cuba buat yang terbaik lah untuk semua insya-Allah. Terima kasih atas doanya. Neni Ros, terima kasih. Nazatun Naina, Kak Zah, Mauda, terima kasih banyak. Okey, itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua, Kak Yati, Kak Aslina Kasim, Samsani, Mak Uda, Nazatun Naina, Kak Zah, Tohun, Kak Ayu, terima kasih. Nazatun Naina, handsome boy masuk frame, siapa namanya? Muhammad Fakihuddin. Muhammad Fakihuddin. Tapi panggil Fakih gitu je lah. Kak Jamalia Jaafar, terima kasih. Kak Saliza, Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Oh, Kak Tun selalu muncul ujung-ujung macam hero Industan. Kak Tun. Terima kasih Kak Ayu, Yati, Habibah Abdullah, Samsani, Aina Ismail, Kak Zah, Neni Ros, Kak Syam, Muhammad Hakimi Azizan. Terima kasih. Okey, kita jumpa malam besok 7.30 malam, baca Yasin dan tahlil arwah dan doa selamat insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.